السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه يفتح فيه أبواب الجنة وتغل به أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من هرم خيرها فقد هرم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada muslimat? Tak ada. Kita sambung pagi ini muka surat 180, iaitulah sebagai panduan kepada kita yang kedua daripada jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ingin melihat bahawa betulkah perjalanan yang dibawa oleh mana-mana persatuan Islam ataupun yang disebut sebagai harakah Islamiyah atau gerakan Islam. Nah, yang pertama kita bincang pada bulan lepas ataupun ialah bulan 3, iaitulah bahawa sebagai gerakan Islam mestilah mengisytiharkan bahawa ubudiyah ataupun kerja-kerja daripada awal dakwah hinggalah kepada penghujungnya adalah sebagai ubudiyah, sebagai jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak manusia sebagai panduannya adalah surah Al-Kafirun, seperti mana yang lazimnya kita baca. Kita bincang yang kedua pada pagi ini ialah bahawa mewujudkan satu kelompok yang bergerak. Gerakan Islam dia tak boleh seorang-seorang. Sebab itu Nabi sendiri ada pembantu ataupun orang yang paling hampir. Sahabat ni hanya Allah yang maha mengetahui. Tetapi yang masyhur, yang paling rapat, malah kita sebut juga ketika solat tarawih. Iaitulah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman Ibn Affan, kemudian dan juga Ali bin Abi Thalib. Keempat-empat mereka ini ada peranan yang tersendiri. Contohnya kalau kita lihat Abu Bakar As-Siddiq, dia adalah seorang walaupun dia lebih kurang sebaya. Beza umur sahaja, beza bulan sahaja dengan Rasulullah. Sebaya je Abu Bakar dengan Rasulullah ni, kan? Tapi bila kita lihat walaupun Abu Bakar bukan seorang nabi, tapi intelektual, pemikiran beliau, pandangan masa hadapan beliau, wawasan beliau adalah sangat-sangat luas. Begitu juga Umar Al-Khattab.
Nah, sebagai seorang yang berperanan gagah perkasa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia hanya takut kepada Allah. Jin pun takut dengan dia. Hebat tak hebat Umar ni, jin atau syaitan. Contoh, kalau jin tu kat situ, Umar nak masuk masjid, kan? Jin tu nak pergi lalu pagar tu, dia tengok Umar nak masuk situ, dia kena masuk, keluar dia ke pagar sini. Dia tak nak, takut bertemu dengan Umar Al-Khattab. Uthman Ibn Affan, seorang yang lemah lembut, tapi kalau tanya bab sedekah, tanya bab bantuan, sampai pada peringkat dia tak kisah pun berapa yang dia nak infak. Sampai orang tanya, mana? Dia kata, hang dok bagi-bagi ni apa nak hadakah hang lagi? Dia kata, aku ada Allah. Ali bin Abi Talib, sebagai seorang yang terdidik daripada kecil dengan Rasulullah, sampaikan digelar Ali ini adalah karramallahu wajhah. Allah muliakan muka ataupun wajah Ali ini disebabkan kerana diantaranya Ali daripada kecil tak biasa buat benda-benda tak senonoh, termasuklah juga menghadap ataupun tengok muka berhala dengan lama. Setakat melintas gitu je. Dia tak ada nak puja-puja ke, nak tengok ke, nak belik-belik berhala. Allah muliakan, Allah elakkan muka Ali bin Abi Talib daripada melihat ataupun menghadap berhala-berhala. Inilah di antara penggerak Islam. Sampai pada peringkat bila Nabi tak ada, inilah penggerak Islam yang utama. Bermulanya dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan beberapa sahabat-sahabat yang lain yang dilantik sebagai gubernur. Kalau macam kita sekarang ni lebih kurang macam menteri besar. Jadi ada pasukan dia, ada kumpulan dia. Walaupun Nabi adalah utusan Allah Ta'ala, Nabi tidak bergerak seorang-seorang. Nah, kalau kita di masjid pun tuan-tuan, kalau semua pengerusi buat, saya baru ni, pada saya bagus cadangan tersebut. Bukan kita mengetepikan orang-orang lama, tapi dalam ahli jawatan kuasa ni kita kena gabungkan dengan yang muda, terutama dalam bidang pengurusan dakwah, bidang badan dakwah ni, kan? Pasal budak-budak Allah ni saya pun kalah, kan? Walaupun saya belum sampai 60 lagi, kan? Tapi budak-budak Allah ni, budak-budak 20-an, 25, kan? Mereka adalah dalam bidang internet, Facebook, apa nama ni, masjid contohnya, aktiviti-aktiviti masjid. Nah, tuan-tuan, hari ini bukan nak tunjuk riak, tapi hari ini syiar Islam kita kena tunjuk. Bukan Allah masjid ni sikit-sikit, kuliah pun ni gotong royong pun nak tangkap. Tak. Kita nak tunjukkan bahawa masjid kita bergerak. Termasuklah juga tuan-tuan lah, apa nama ni, bahagian kewangan. Kita kena letak seorang yang memang dia ni otak bergeliga. Saya yang paling saya kagum tuan-tuan, mungkin tuan-tuan ada yang pernah dengar ataupun kenal. Sebelum ni dia pernah menjadi YB di Simanggul, YB Husin, abang kepada cikgu apa, Allahu Akbar, duduk Abrar tu, tapi lain bapa, kan? Lain mak, bapa sama. Termasuklah juga ada yang jual kereta dekat, dia pernah buka rotiria tu, yang Kemunting tu, Hasnul tu, adik-beradik dia tu. Saya dulu pernah mengajar sekolah kafar lebih kurang pada tahun 98 gitu. Masa tu dia guru besar di sekolah Kafar Expo, kan? Dia ni pencin
Velcra. Satu lagi Felda. Kalau yang di Greek tu apa? Yang di Greek tu Felda kan? Felda. Okey. Tuan-tuan, duit kafar je pun. Duit masuk kafar iuran ni RM10 satu budak. Bukan bayar tiap-tiap bulan semua pun. Lepas tu ada duit jabatan masuk sekali setahun. Kan? Tapi dia punya pemeriksa kira-kira dia tu sekolah kafar je pun. Tapi kalau ujung bulan tu kan, dia periksa kira-kira duit masuk dengan duit keluar tu tak teli 2 kupang. Dia garuk kepala. Dia kata dah 3 kali datang mana sih? Dia punya kumpul resip-resip tu beza 2 kupang je pun. Bukan ada audit pun. Kapan mana ada audit kan? Tapi dia buat Allah ni 2 kupang. Dia punya cari tu tang mana slacknya. Kenapa beza duit masuk dengan duit keluar? Maknanya kita masjid juga begitu. Kan? Bukan makna kita tak percaya dengan masjid. Tapi orang bila dia tengok pengurusan masjid secara terperinci, kan, bayaran bil api, bil air, sagu hati imam, bilal ke, ustaz ke, syiak ke, ataupun upah misi rumput sekitar ke, kan, semua tu teli. Okey. Yang kedua, jangan lupa masjid ni bukan bank. Ada orang dia bangga duit baki dalam bank 96,000. Baki di tangan contohnya 8,000 atau 800 ke. Dia bangga dengan jumlah dalam bank tu. Ni masjid. Dia sepatutnya masjid ni bahawasanya dia tengok perbelanjaan masuk contohnya 1 tahun tersebut 80,000 kan, ataupun 89,000, keluar 87,000, tinggal 2,000 je. Itulah baru nama dia pengurusan. Masjid ni bukan bank nak simpan duit. Masjid ni hanya tempat persinggahan untuk kita aturkan. Ni kadang-kadang sebahagian masjid tu, bukan di sinilah, tempat lain kan, masjid tersebut tengok dalam carta tu baki dalam bank 96,000. Nak buat kolah 7,000. Fee helaikan lagi ni. Siapa nak mendermak untuk kolah satu bagian boleh berjumpa dengan ni. Keluarkanlah yang 96,000 tu. Orang bagi sedekah untuk masjid tu, dia nak bagi manfaat sebagai wakaf. Yang pi simpan 96,000 tu orang sedekah buat apa? Tuan-tuan muslimin, ini satu contoh kalau dalam masjid lah. Begitu juga dalam gerakan Islam. Duit persatuan tu, kalau ada iuran ahli tersebut, kan? Sebab itu saya malas masuk koperasi dengan khairat kematian. Kecuali kalau ada sekarang ni banyak khairat kematian, dia hanya keluarkan duit ahli bila ada kematian. Contoh hari ini ada kematian, maka berapa iuran dia? Keluarkanlah. Siapa? Bila ada iuran bulanan, ada iuran tahunan, ada satu masjid tu dia punya khairat kematian dia 3 tahun tak mesyuarat. Siapa? Pasal takut duit pecah temberang. Akhirnya bincang lah ni macam ni lah. Kalau dah macam ni bila nak mesyuarat katanya. Kita burn je lah, tutup buku lama, buat buku baru. Jadi pula mesyuarat. Persoalannya duit yang lama tu pergi mana? Burn begitu sahaja. Jadi kadang-kadang duit khairat kematian pun kena sapu juga. Jadi ini satu contoh dalam kehidupan kita bahawa kerja dalam Islam adalah mesti kerja berkelompok. Ada dia punya peranan masing-masing. Seperti mana dakwah yang dibawa oleh Rasulullah. Okey. Mewujudkan satu kelompok bergerak yang diikat dengan ikatan akidah. Pastikan bahawasanya orang-orang yang duduk dalam kumpulan tersebut, jangan ada ni akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, ni Syiah, ini tak apa ustaz kita nak gabung. Tak ada.
berbalah haru biru jadinya. Kalau dalam persatuan tu ada Wahabi, ada Sunni, ada Syiah, ada macam-macam lagi ajaran-ajaran sesat, tak mau jadi. Dia mesti dalam satu gerakan ni akidahnya mesti selari. Kan? Kalau dalam rumah tangga sendiri pun kita sebagai suami isteri nak didik anak, nak sekolahkan anak, yang bapaknya nak sekolahkan anak, nak faham bahagian agama, yang isteri pula nak sekolah agama, dia kata nak jadikan anak ni nak kerjaya. Adakah kalau kita hantar anak kita sekolah agama tak ada kerjaya? Tak boleh hidup, tak boleh makan. Kan? Akhirnya apa yang berlaku? Kalah si bapa. Kan? Ada satu tu tuan-tuan yang mata lagi sedih. Bapaknya kalah. Bapaknya nak hantar anak sekolah tahfiz. Masalahnya bini dan semua keluarga belah bini tak sokong nak sekolah sekula. Menangis suami tu. Nah, apabila tu baru keluarga, baru anak. Sebab itu dalam mendidik anak kita ni, supaya anak kita jadi elok, kena selari. Bapa dengan mak ni kena ada matlamat yang sama. Dan keimanan yang tunduk serta patuh dalam corak berorganisasi mahupun gerakan di bawah seorang pemimpin yang berwibawa serta berjalan berpandukan petunjuk dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Duduk yang atas tu. Nah, dia mestilah seorang yang berjuang betul-betul untuk jalan Allah, bukan nak jaga periuk nasi dia ataupun nak jaga kroni dia. Kelompok yang bergerak ini juga mestilah tidak meraba-raba mencari jalan. Jangan lantik orang yang duduk atas tu, dia pun tak erti buat kerja. Nah, baik itu saya ada beberapa pernah duduk di bawah istilahnya pengetua. Kan? Ada seorang pengetua tu yang syok dengan dia. Kalau mesyuarat, kita buat kerja je. Kerja tu dia susun dah. Masa kita mesyuarat tu, dia punya dia punya panduan tu, ataupun apa bentuk mesyuarat tu nak buat apa. Dia dah buat graf dah. Yang kita ni, yang dia lantik ni untuk buat kerja je. Seronok. Tapi kalau kita mesyuarat, baru nak bincang apa kita nak buat, hak tu tak mau jadi. Hak tu 10 kali mesyuarat pun tak selesai. Kan? Mesyuarat banyak, tapi tak selesai. Biar kita sekali-sekala mesyuarat sekali pun, tapi kerja jalan. Itu yang kita nak cari. Contohnya tuan-tuan jangan cari saya. Saya tak erti nak merancang-rancang ni. Saya jenis apa? Ada saya buat kerja. Contoh kalau kata gotong royong. Tuan-tuan suruh saya, ustaz bawa cangkul, bawa tong sampah. Aku bawa lah. Kalau tuan-tuan kata ustaz kita nak gotong royong, ustaz jadi ketua, ustaz tolong buat macam mana kita nak buat. Tak jadi. Tak payah serah kat saya. Saya tak erti nak merancang-rancang ni, saya tak erti. Sebab itu dalam masjid tu pun kita kena tengok di kampung kita, di Korea ataupun taman kita tu, siapa dia punya ni. Tapi kena ambil lah orang yang minat dengan agama. Kan? Kita nampak gaya dia. Sebab itu dulu saya teringat lagi Tuan Ibrahim Tuan Man. Tuan-tuan kenal Tuan Ibrahim Tuan Man? Kenal kan? Dia kan dia letak jawatan jadi pensyarah kan? Pensyarah apa? UiTM ke masa tu. Okey. Jadi masa tu mungkin dia dah bergiat dalam bab gerakan Islam ni. Lepas tu bila almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz kan minta dia untuk maksudnya sepenuh masa duduk dalam gerakan Islam kan. Lepas tu satu hari dia mengadu dengan Tuan Guru. Dia kata, Tuan Guru, malam tadi saya bermimpi, dia kata saya berjalan, dia kata
Saya tak nampak, dia kata, saya nak pergi mana. Simpang sini, saya tak nampak di mana, dia kata. Tuan guru kata, sebab itu hang berjalan dulu. Bila hang berjalan, baru hang jumpa simpang. Baru hang nampak hang nak pergi mana. Dia letak jawatan sampai lah ni. Itulah Tuan Ibrahim, Tuan Man. Maknanya ada kadang-kadang kita nampak potensi itu ada pada dia. Kan? Memang kita kenal dengan dia ni. Potensi itu ada. Tapi dia tak pernah pegang jawatan. Tapi kita nampak kalau kita pegang jawatan tu, dia boleh buat kerja. Kita boleh lantik dia. Kan? Tapi kalau awal-awal kita tahu dah tak boleh buat kerja, lepas tu tak minat pula. Hak tu berterabur. Okey. Sebab itu tuan-tuan muslimin rahimakumullah, secara ikhlasnya saya memuji dalam jawatan kuasa tuan-tuan ni, ada seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala dalam jawatan kuasa tuan-tuan ni, bila dia pegang jawatan tu saya tengok dia boleh buat kerja dan dia boleh stay sembahyang berjemaah. Tuan-tuan pun kenal dengan dia. Saya walaupun saya daripada luar, saya bukan dalam jawatan kuasa, tapi saya tengok mula-mula dia agak berat nak pegang jawatan tersebut. Kan? Tapi bila dia kata bimbinglah saya, akhirnya masjid tuan-tuan, Facebook berjalan. Tu yang jadual-jadual kuliah tu. Tu contoh kalau dalam masjid. Begitu jugalah dalam perjuangan Islam. Okey. Kelompok yang bergerak ini juga mestilah tidak meraba-raba mencari jalan, tidak diganggu oleh perkara-perkara sampingan dan masalah-masalah remeh-temeh, sehingga mengendalikan kerja dan persiapan untuk mencapai cita-cita Islam yang lebih besar. Biasalah, kan? Kalau kita tanam jagung, ke, tuan-tuan tanam kelapa sawit ke, kita tak boleh nak harap kita tanam jagung tu semua jadi tumbuh elok. Belum tentu. Kan? Maka kalaulah contohnya ada pokok jagung tu tiba-tiba tak tumbuh, kan? Tak payahlah nak cari, kenapa dengan jagung ni, tang mana tanah ni, nak ambil tanah seketul piak bawa ke makmal nak tengok apa ada dalam tanah tu, kenapa tanah tu tak tumbuh jagung. Tak payah, itu buang masa. Kan? Dah tengok dia tak boleh, dah gantikan dia dengan orang lain. Begitu juga kalau ada di kalangan ahli-ahli persatuan ni, tengok-tengok macam lain je pembawaan dia ni, kan? Dah tegur pun tak mau dengar juga, sudah ketepikan dia, ganti dengan orang yang lebih. Sebab itu tuan-tuan, saya tak menceburkan diri dalam dunia politik ni, tapi saya duduk diam je. Tak ada nak menyebelahi mana-mana dulu. Kita tengok dulu. Dia ni dulu pegang jawatan ni. Tapi kenapa dia dipecat ataupun diberhentikan daripada gerakan Islam? Kan? Banyak orang kata, habislah ni, dia kata. Ni kalau pecat ni, dia bawa keluar dia punya kawan-kawan dia, habislah, dia kata, kan. Tapi pucuk pimpinan kita kadang-kadang tak nampak pun sesuatu gerakan tersebut. Kita hanya melihat daripada bawah. Jadi sebab itu ketua ataupun dalam gerakan Islam, dalam menyampaikan hala tuju tersebut, ada perkara-perkara yang remeh-temeh, hak tu tak payah buang masa. Fikirkan kepada perkara yang lebih besar. Kelompok ini juga mestilah mempunyai ikatan dengan Islam dan masa depan Islam itu sendiri. Kita tak boleh bergerak kita sahaja. Dunia banyak, bukan setakat Malaysia. Kita kena ada ikatan dengan dunia Islam yang lain. Sehingga masa depan itu sendiri mengatasi kepentingan yang berkaitan dengan pribadi, kebendaan maupun zaman. Dalam gerakan Islam kita bukan untuk menolong, membantu, menyelamatkan individu. Kita nak menyelamatkan Islam. Kelompok yang kelahirannya disaksikan oleh rumah Al-Arqam, itulah di zaman Nabi, kan.
pada peringkat awal Islam. Iaitulah di antara tempat mesyuarat ataupun tempat berbincang masalah hala tuju Islam, iaitulah di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Iaitulah ketika cahaya iman memasuki lubuk hati para sahabat baginda dan pengorbanan mereka disaksikan oleh medan-medan peperangan seperti medan perang Badar, demikian juga Qadisiyah dan Yarmuk. Kisah kepahlawanan generasi ini telah memenuhi kitab-kitab sejarah. Kisah generasi yang dididik oleh Rasulullah SAW melalui daya usaha mereka lah Allah Subhanahu wa taala membuka persada dunia ini kepada dakwah Islam. Mereka inilah datuk nenek kita. Oleh itu jadikanlah diri kita sebagai ataupun contoh kepada mereka. Jadi contoh-contoh pejuang Islam kita kena ceritakan kepada orang lain bagaimana perjuangan mereka tujuannya adalah untuk menggerakkan Islam supaya Islam bukan setakat maju ataupun dikenali di Malaysia, tapi juga dikenali di persada dunia. Sebab itu saya minta maaf saya sebut Allahumma ulasan, saya pernah tengok ulasan Raja Petra berkenaan dengan keputusan pilihan raya Melaka dan Johor, kan? Jadi dalam ulasan analisis dia tu, dia kata sepatutnya PAS ni, dia kata dalam track record dia tak perlulah, dia kata nak bertanding di tempat-tempat yang memang dia kalah. Contohnya dia kata di Melaka, di Johor, di Sabah, dia kata Sarawak. Dia kata tumpu 4 negeri sudahlah, dia kata. Kan? Tumpu je lah Kelantan, Terengganu. Lepas tu dia kata kalau ni pun dia kata Perlis, lepas tu Kedah. Jaga 4 negeri ni udah, dia kata, tak payah nak nyebut. Dia lain buang masa je, dia kata. Tuan-tuan, kita kena faham bahawasanya gerakan PAH ni dia bukan setakat gerakan politik. Dia gerakan dakwah. Kalau dok berdakwah 4 negeri ni, bila orang nak faham perjuangan di Selangor, bila orang nak faham perjuangan di Melaka, bila orang nak faham terutama Sabah Sarawak. Biasalah Nabi pun mengutus seorang Nabi sendiri ketika mana dia pergi ke dakwah ke Taif pada peringkat awal. Orang Taif tak mau terima dia. Kan? Malah baling dia, hina dia sampai patah gigi, cedera lutut. Kan? Tapi kegigihan Rasulullah akhirnya Taif menjadikan umat ataupun penduduknya masuk Islam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, gerakan Islam tidak tertumpu pada satu-satu kawasan sahaja. Dia sampai kepada persada dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, menentang jahiliah. Dalam gerakan Islam ni bukan setakat kita nak pentingkan banyak ahli ataupun istilahnya kalau katakanlah memenangi kalau katakanlah persatuan itu masuk dalam dunia politik, contoh pilihan raya. Kita bukan nak menang pilihan raya sahaja, kan? Tapi tujuannya apa dia? Bahawasanya dakwah ataupun gerakan tersebut supaya sifat-sifat jahiliah. Apa sifat jahiliah ni? Apa di antara jahiliah yang tak boleh tinggal? Contohnya apa dia? Minum arak. Baik itu saya sokong sepenuhnya ketika 2 minggu lepas pengerusi masjid Kemunting mengumumkan adanya gerakan tanda tangan petition menghantar kepada pihak berkuasa supaya pihak berkuasa mengorganize ataupun menyusun, janganlah arak ni dijual di merata-rata, kan? Kurangkan. Sebab kita tahu arak ni kita berbilang bangsa,
ada orang yang memang suka minum arak, kan? Tapi janganlah sampai sebagai negara Islam. Saya bagi contoh tuan-tuan yang dirahmati Allah, Taman Mewah. Taman Mewah ni satu kawasan, tuan-tuan pergi tengok. Rasanya Taman Mewah ni Cina satu rumah pun tak ada. Yang ada India. Sebab Taman Mewah ni majoritinya adalah orang-orang pencin askar. Kan? Tapi pernah beberapa tahun dulu di antara yang diorang bantah sebab kedai, ada satu kedai Taman Mewah tu menjual arak. Siapa nak minum? Situ semua majoriti boleh kata 99.9% adalah orang Islam. Tiba-tiba orang yang bukan Islam nak jual arak kat situ, takkan nak biar kan? Okey, takkan pula kita nak pi bakar rumah dia, tak boleh juga. Maknanya di antara usaha kita dakwah persatuan jamaah Islam Masjid Taman Mewah, dia orang hantar petition untuk minta pihak berkuasa mengkaji, tak sesuai jual arak kat sini. Itu satu daripada usaha. Nah, kita kena mana-mana yang bentuk-bentuk jahiliah. Contoh kalau di kalangan jamaah sendiri, kan? Dia pejuang Islam. Dia adalah jamaah tegar masjid contohnya, kan? Tapi dia di antara yang dia ada kedai makan karaoke. Tak boleh lah kan? Dia kata ini pencarian saya, dia kata. Kalau saya nak karaoke, kedai makan saya ni kalau tak buat kaunti kan apa dia tu? Kaunti untuk orang menyanyi, dia kata orang tak mari datang. Jadi benda-benda tersebut kita kena sampaikan dakwah lah. Kan? Penentangan terhadap jahiliyah merupakan penentangan habis-habisan, tetapi dilakukan dengan penuh kesedaran dan waspada. Saya tak pasti kata dah sepenuhnya ke katanya untuk menutup kilang arak di Kedah. Tak tahu berjaya ke tidak kan? Itu satu usaha lah tu. Tapi ramai orang marah. Yang masalahnya orang Islam pun marah juga. Kita pun pelik, kan? Nak tutup kilang arak, nak tutup kedai arak, orang Melayu, orang Islam boleh marah pula. Itu agak pelik sikit lah. Maknanya walaupun dia Islam, kepahaman dia terhadap Islam tu, budaya-budaya jahiliah tu masih ada pada diri dia. Kerana Rasulullah SAW sendiri telah memahami bahawa matlamat ajaran-ajaran Islam itu memerlukan perubahan yang menyeluruh bagi semua bidang kehidupan manusia. Dari segi kemasyarakatan, ekonomi, jual beli dan sebagainya. Perubahan-perubahan yang merangkumi pemikiran, kepercayaan dan akidah ataupun akhlak, adat istiadat, sistem-sistem maupun undang-undang. Pertentangan seperti ini memerlukan barisan hadapan yang benar-benar beriman. Kerana ada orang-orang yang ada ilmu dalam bidang tersebut. Sesuai dengan beban amanah yang berat, tuntutan-tuntutan yang hebat dan matlamat-matlamat yang tinggi lagi mulia. Untuk semua itu diperlukan persiapan yang menyeluruh, mencakupi ibadah, tarbiyah, pemikiran, pengetahuan, organisasi, perencanaan, latihan dan persediaan jihad nafsu dan jihad jiwa raga. Bukan semua orang tuan-tuan. Termasuklah contohnya kalau kita masjid sekalipun, bukan semua orang boleh. Sebab itu saya katakan tadi, gabungan orang yang bekerja, gabungan orang yang pencin, gabungan muda dan tua perlu ada dalam jawatan kuasa. Sebab kalau dia tumpu pengurusan masjid sekalipun, dia ada anak bini. Baik, itu macam saya kata tadi lah. Apa makna duit kita dalam bank ada contohnya ratus-ratus ribu,
dalam masa yang sama ada jamaah kita ataupun ahli jawatan kuasa masjid kita, anak dia dah 3 bulan iuran tertunggak. Bukan dia tak mau bayar, tapi memang dia orang susah. Kita bincanglah, buatlah mesyuarat. Ni macam mana ni? Ahli jawatan kuasa kita yang bidang ni dia buat kerja okey. Dia tumpu sampai, nak kata terabai sampai istilahnya dia berat kepada sini, sehingga kan anak bini dia sendiri pun dah macam tergugatlah dari segi ekonomi. Kita bantulah dia. Jangan kata ambil duit mana lah. Duit kita yang pegang, ahli jawatan kuasa pegang. Buat mesyuarat lah, kan? Duit tersebut ke mana kita nak guna? Bukan untuk kita simpan. Sama juga dulu timbul isu ahli jamaah, dia baru kematian suami ke macam mana ke, kan? Dapur dah tak berasap dah. Lepas tu pergi masjid, pergi surau, jumpa ahli jawatan kuasa. Dia kata nak bagi duit mana? Dia kata, lah duit surau lah, kan? Kita nak tolong jamaah kita. Sat lagi bila dia pergi tokong minta ni, kita kata pula apa punya ni tak faham tentang Islam, pergi minta dekat tokong. Kita kata pula kat dia. Tapi siapa yang bagi dia begitu? Inilah tuan-tuan muslimin luasnya dakwah Islam ni, bahawasanya kena ada orang-orang yang hebat dalam ibadah, tarbiyahnya pun okey, pemikirannya pun okey, pengetahuannya pun okey, berorganisasi pun okey. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syuruk pukul apa? Dah masuk dah? Okey. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sekali dalam seminit 2 ni, saya berkongsi dengan tuan-tuan hadis daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk atas mimbar ataupun berada di mimbar, tak semena-mena Nabi sebut amin, amin, amin. Bila Nabi turun daripada mimbar tersebut, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, tak ada angin, tak ada ribut, kan? Kami tak nampak apa pun. Tapi kami dengar engkau tadi sebut amin 3 kali. Siapa yang doa?" Lalu Nabi menjawab, kata Nabi, Atani Jibril. Dia kata tadi Jibril datang, kemudian faqala, Jibril kata kepada Rasulullah, dia kata, "Ya Muhammad, man adraka ahadu walidayhi famata fadakhalahun nar fa'abadullah." Yang pertama ialah yang Nabi aminkan itu berkenaan dengan kalau ada seseorang dan kehidupan dia bersama dengan ayah dan ibunya. Mungkin ada di antara kita ni, kita adik-beradik ramai, kan? Mak, ayah atau dua-dua atau salah seorang masih lagi hidup. Tapi kita tidak menggunakan peluang itu untuk mendapat syurga. Jadi alangkah malangnya kalau ada orang yang tidak masuk syurga, sedangkan peluang depan mata ada. Apa dia? Yakni berbuat baik kepada kedua ibu bapa ataupun salah satu daripadanya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illahu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tu contoh yang ni yang saya ceritakan ujung bulan baru ni. Ada cerita kan? Yang kisah di Madinah tu. Itu satu contoh, padahal dia bukan buat benda tak elok. Dia nak pergi solat berjamaah dalam masjid, tapi mak dia berat hati nak bagi. Allah tunjuk kat dia, bila dia minta maaf dengan mak dia, hilang bau busuk tersebut.
Bukan dia tengking, bukan dia marah. Dia minta tolong. Dia minta izin dengan mak dia nak pergi solat berjemaah dalam masjid. Mak dia tak bagi. Kan? Tapi dia pergi juga. Itu pun kira berdosa. Allah tunjuk di Madinah Al-Munawwarah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bahawa kata Nabi SAW, nah, apa kata Jibril? Qala ya Muhammad, man adraka syahru Ramadan famata falam yaghfir lahu fa adkhalahu an-nar. Kan? Insya-Allah malam ni kita bertarawih. Jadi maknanya insya-Allah malam ni kita akan jumpa dengan Ramadan lepas maghrib. Lalu kata Nabi, orang yang jumpa dengan Ramadan, lepas tu Ramadan habis tapi dosa dia tidak terampun. Rugi. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, nah, saya bukan nak ngajar. Takat atau nak segarkan semula bahawa supaya semangat kita, dan alhamdulillah saya di antara yang saya doa pada tuan-tuan, janganlah ada masjid dan surau seluruh negara di Malaysia khususnya, dunia umumnya, janganlah ada asbab dengan rapat sab ni ada jangkitan atau kluster. Itu di antara yang saya mohon kepada Allah. Nah, saya kalau tak boleh raya pun tak apa. Janji tarawih ni kita buat macam 3 tahun sebelum ini. Jadi alhamdulillah ini dah subuh yang kedua. Kita tak dengar apa-apa pun. Kan? Walaupun sebahagian masjid tu dia pun tetap rapat sajadah, bukan rapat bahu. Kan? Tu kalau dia bawa sajadah besar, seorang-seorang dia ajalah. Orang kiri kanan dia boleh buat seorang. Okey. Jadi macam-macam penafsiran dalam bab ini. Apapun tuan-tuan yang dirahmati Allah, jom sama-sama kita jadikan diri kita, keluarga kita, anak kita, pastikan bahawasanya Ramadan yang Allah datangkan kepada kita hari ini, kita menjadi tetamu Allah. Bila kita tetamu, apa yang dihidangkan, rasa nak ambil, berguna, ambil lah. Di bulan Ramadan ni apa dia? Qurannya, sedekahnya, i'tikafnya, tarawihnya, tahajudnya. Jadi sama-samalah kita ambil peluang tersebut sedaya upaya kita. Yang terakhir sekali ialah kata Jibril alaihissalam, yang mana rugilah orang-orang yang bila disebut nama engkau, mereka tidak bersolawat kepadamu. Itu di antara yang disunatkan pada Jumaat dan hari malam Jumaat adalah membaca suratul Kahfi. Bukan tak boleh surah Yasin, boleh. Tapi di antara sunnahnya dalam hadis Nabi adalah mengamal, membudayakan suratul Kahfi dan juga memperbanyakkan solawat di sepanjang hari dan malam pada hari Jumaat, terutamanya Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkatan ini. Mudah-mudahan kita sambut Ramadan dengan penuh keceriaan, dengan penuh ibadah pada diri kita, keluarga kita. Kita jadikan Ramadan kali ini di antara penghapus segala dosa-dosa yang telah lalu. Dan jangan lupa untuk buat solat sunat taubat, manalah tahu kita ada terbuat dosa yang tidak terampun kecuali dengan melakukan solat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah panjang umur, kita jumpa lagi dalam kuliah subuh di akhir Ramadan nanti. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.